Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan Imam, pegawai surau, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan perempuan pelanggan setia Surau An-Nur dulu, kini dan selama-lamanya, insyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, pada petang ini saya dapat menghadirkan diri ke surau yang berbarakah ini, insyaAllah, untuk menyampaikan seperti yang dijadwalkan, yaitu mengenai akidah at-tahawiyah. Oh ya, saya minta maaf, rasanya bulan sudah miss sekali, tak dapat datang, tak sihat lah rasanya. Dia seminggu sekali, sebulan sekali. Maknanya kalau miss sekali itu sebulan lah pula ya. Alhamdulillah. Dan saya diminta oleh Tuan Haji Razak untuk bercakap, mengambil kesempatan untuk bercakap mengenai korban. Yalah, mudah-mudahan sebagai ulang kaji. Tapi sebelum itu saya nak sebut juga mengenai akidah sikit ya. Ekoran daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatu wa ta'ala lil hawadits. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti makhluk. Maka timbul pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang juga berpandukan kepada Al-Quran Al-Karim, tapi barangkali salah panduka ataupun tak tepat panduan itu, lalu menimbulkan akidah-akidah yang, kepercayaan yang lain, yang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Sifat seperti manusia itu disebut dalam perbincangan akidah ini disebut mujassimah ataupun musyabbihah. Mujassimah itu artinya menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, menyifatkan Allah Subhanahu wa taala itu berjisim, beranggota, bertangan, bermata, bermuka, wajah. Tentu saja ada bermulut. Kata muka tak ada mulut, macam mana pula ya. Tapi ulama-ulama sudah menerangkan benda-benda yang seperti ini, termasuk dalam perkara yang disebut sebagai mutasyabihat. Ayat yang pada zahirnya samar, ayat yang pada zahirnya merupakan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluk. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah ini berpegang bahawa Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak sama Allah taala itu dengan makhluk. Allah tak sama dengan manusia. Allah tak sama dengan binatang. Allah tidak sama dengan pokok-pokok dan sebagainya lah yang makhluk Allah ini. Jadi
dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat dalam Al-Quran berhubung dalam konteks ini ada terbahagi kepada dua. Ada ayat-ayat yang dipanggil muhkamat dan ada ayat-ayat yang dipanggil mutasyabihat. Tuan-tuan dah biasa kan dengar orang menghuraikan, ustaz-ustaz menghuraikan. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama muhkamat, yang kedua ialah mutasyabihat. Muhkamat ini yang jelas, yang jelas, tak ada lagi ayat, tidak ada lagi makna di sebaliknya. Yang mutasyabihat itu tidak jelas, yang kemungkinan maknanya tidak sama seperti yang ditulis, tulisannya atau kalimahnya. Tuan-tuan belum dapat tangkap lagi. Mutasyabihat itu contohnya seperti apa tuan-tuan? Seperti ayat, huruf-huruf yang ada di pangkal ayat, huruf-huruf ringkas yang ada di pangkal ayat. Macam mana? Macam alif lam mim itulah. Alif lam mim. Jelas tak? Ya tak jelas dia punya maknanya. Hatta orang Arab pun, hatta sahabat-sahabat Nabi pun tak tahu apa maknanya. Mufassirin pun mengatakan wallahu a'lam bi muradihi. Apa makna wallahu a'lam bi muradihi? Allah sajalah yang tahu apa maksudnya. Sama juga dengan Yasin. Bolehlah adalah orang ulama meneka-neka Yasin tu dikata wahai Muhammad. Tapi hakikat sebenarnya tidak diketahui apa maknanya Yasin. Hanya Allah yang tak tahu maknanya Yasin. Begitu juga Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Ra, Alif, Lam, Mim, Ra. Itu semuanya dipanggil ayat-ayat yang mutasyabihat. Termasuk dalam jenis mutasyabihat ini ayat-ayat yang pada zahirnya menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat seperti manusia atau bersifat seperti makhluk. Yang menyebutkan misalnya Allah itu ada mata. Allah memandang dengan mata-matanya. Banyak tu, mata tu banyak. Apa lagi? Tangan misalnya. Ayat-ayat ataupun hadis yang menyebutkan seolah-olah Allah Ta'ala itu ada tangan. Ini termasuk dalam yang dikatakan mutasyabihat. Kita pendirian kita, kalau yang muhkamat pula tadi, yang muhkamat tu jelas, ya tak ada lagi dah, dan tidak bertentangan pula maknanya itu dengan akidah kita. Misalnya qul huwallahu ahad itu ya jelas. Apalagi orang Arab ya jelas. Orang kita tak Arab pun kita jelas qul huwallahu ahad. Tak tahu, tengok terjemahannya. Tak tahu juga suruh Google terjemahkan. Boleh juga. Google Translate itu ya senang, kadang-kadang suara pun dia boleh terjemahkan. Apalagi kalau tulisan. Bolehlah sikit untuk tahu dia punya terjemahannya. Setepatnya tu kena tengok kepada tafsir. Misalnya larangan minum arak, itu kan jelas, dia tak ada apa-apa lagi dah. Tapi yang mutasyabihat ini yang tadi saya dah sebut contoh-contohnya, huruf muqatta'ah, huruf-huruf potong di pangkal surah, dan ayat-ayat yang pada zahirnya menunjukkan seperti Allah Ta'ala itu bersifat seperti manusia. Wajah Allah, semuanya binasa kecuali wajahnya. Kullu man 'alaiha fan
kan? Semua di dunia, semua di masa hari kiamat itu semua binasa kecuali wajahnya. Oh, macam mana pula? Jadi itu agak ragu, maknanya agak tak berapa jelas. Pendirian kita Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat yang mutasyabihat ini perlu kepada takwil. Kira-kira mutasyabihat ini kadang-kadang ayat itu mengandungi makna yang lain. Mengandungi makna lain itu macam mana? Orang sebut sebagai apa ni? Metafora. Maknanya lain. Kalau kita pun biasa, dia itu, budak itu, kita tak boleh kata-kata lah, kau jangan berkawan dengan dia tu. Dia tu tangan panjang. Kalau kita tengok budak tu, tangan dia sama aja dengan tangan orang lain, tak adalah panjang. Tetapi mengandungi makna yang lain. Sebut tangan panjang itu, dia ni mencuri. Budak tu memang tak boleh dinasihatkan dia. Dia kepala batu tu. Kalau kepala batu seronoklah, tak payahlah pakai topi keledar kalau naik motor. Jadi itu maknanya dia mempunyai makna lain. Kepala batu dia tu maknanya ialah keras kepala pun begitu juga. Kepala memanglah keras, maknanya tak menerima nasihat. Dinasihatkan macam mana pun, betapa pun tak masuk dalam kepala dia. Ini yang dikatakan mutasyabihat perlu kepada takwil. Perlu kepada takwil. Siapa yang mengatakan takwil tu? Yang mengatakan takwil itu, menjelaskan takwilan itu yang daripada sahabat lagi, daripada zaman salafus salih lagi sudah menerangkan takwilannya. Oh, ini bukan makna zahirnya, tetapi makna yang satu lagi, yang kata majaz tadi, ya, metafor. Baiklah, cukupkan sampai setakat itu dulu mengenai akidah. InsyaAllah akan datang, kalau umur panjang sehat lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan, boleh kita huraikan lagi perbincangan perbalahan. Sebab ada yang agak keras, tak nak. Dia kata ayat Quran ni mana boleh ditawil-tawilkan. Apa yang Quran sebut itulah. Kalau sebut itulah. Pula dah. Sedangkan bahasa kita pun, bahasa yang lain-lain pun ada yang kadang-kadang mengandungi makna yang lain. Tak sama dengan apa yang dikatakan. Kita pun biasa cakap masak nasi misalnya. Masak nasi itu tak betul. Masak nasi itu tidaklah maknanya betul seperti yang dicakapkan tu. Masak nasi itu maknanya masak beras. Dia bukan masak nasi. Kalau goreng nasi itu memang nasi digoreng, bukan beras digoreng. Ini yang kita perlu kepada takwil. InsyaAllah mudah-mudahan selepas itu dalam kitab ini menerangkan agak panjang lebar jugalah mengenai ayat yang mutasyabihat dan muhkamat itu, muhkamat dan mutasyabihat. Baiklah, permintaan Tuan Haji kita berbincang mengenai, ulang kaji mengenai korban. Korban ni dalam bahasa Arab kadang-kadang sebut udhiyah. Ya, itu sebabnya kita Idul Adha. Sebut betul-betul Idul Adha, sebut bukan ai. Kalau raya puasa disebut Idul Fitri, bukan Aidil Fitri.
Allah, kadang-kadang dalam khutbah tu terpaksa dibuah baris. Tapi kalau yang Jawi dia baca tak apalah, dia buah baris dia sebut dia tak sebut ai, dia sebut i. Tapi kalau dia baca yang Rumi, khatib kalau baca yang Rumi macam mana pula? I ke ai dah terbiasa. Lepas tu kalau ejaannya Al-Fitri itu ya-nya tidak ada. Alif, lam, wa, ta, ra. Baiklah. Idul Adha ini, korban ini, kita dah tahu dia punya hukumnya ialah sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkad kifai. Tambah lagi satu kifai. Masih ada mercun lagi. Sunat muakkad kifai. Sunat muakkad kifai ini sunat yang sangat dituntut. Kifai itu memada satu rumah satu orang. Memada satu rumah tu satu orang yang buat korban. Bukan satu keluarga satu orang dah. Satu keluarga yang duduk di Sangalam, yang duduk di Kuala Lumpur, yang duduk di Johor. Tak begitu ni. Satu rumah. Memada satu rumah. Misalnya kalau dalam satu rumah tu seorang suami, seorang isteri dan dua orang anak, memada bapaknya berkorban, itu sudah memenuhi tuntutan yang dikatakan sunat muakkad kifayah itu maknanya kifayah memada. Tapi kalau nak buat semua sekali boleh tak? Ya boleh sangat. Suami buat, isteri buat, anak dah makan gaji pun nak buat juga. Beberapa satu rumah sampai lima bahagian. Wah, itu seronok tu yang sampai 20 ekor tu nanti jadinya. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pasal masing-masing nak mengambil fadilat, kelebihan ataupun keutamaan ibadat korban itu. Ya, sebelum masuk kepada hadis-hadis itu, kita memahami bahawa kalau kita buat benda itu, kalau kita membuat korban, Allah Ta'ala balas balik, Allah Ta'ala bayar balik. Jadi tak rugilah. Berapa ya? Sebahagian 800 lebih, ada yang 800 setengah, 800, ada yang 780, ada. Ya. Tak apa, pejam mata kalau ada bendanya, kalau ada duitnya. Pejam mata, bismillahirrahmanirrahim, tawakkal Allah, yakin nanti Allah bayar balik, insya-Allah. Jangan rasa tak, sayanglah sekarang barang mahal lah. Lembu pun mahal lah ni. Macam mana 800 tu, panas juga tu. Jangan, insya-Allah nanti Allah Ta'ala bayar balik. Tetapi dari segi tuntutan itu tadi, dalam satu keluarga, dalam satu rumah, memada seorang saja, sama ada bapaknya ataupun maknya ataupun anak-anaknya, salah seorang daripada anaknya. Baik, itu dinamakan sunat muakkad kifai. Mengenai hadis-hadis yang menggalakkan supaya melakukan korban ini, ada satu hadis yang pun biasa dengar kalau dalam khutbah sebutkan dekat-dekat dengan raya haji ni, dia masuk adalah, ya, sudah beberapa kali dah disebutkan. Kalau orang yang ambil berat tu mungkin ada yang kuat ingatan dia, dah hafal lah. Ma'amila damiyun min amalin yawman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama
la yaqa'a min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Nabi kata tidak ada amalan yang sangat baik, yang paling baik dilakukan pada masa hari raya Korban, hari raya Idul Adha. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam ini yang lebih baik daripada membuat korban. Dia tak sebut buat korban, dia sebut ihraqudam, mengalirkan darah. Ini pun bahasa pinjam juga ya. Bukan sebarang mengalirkan darah. Untuk mengalirkan darah ikan korban ke? Tidak lah. Mengalirkan darah itu maksudnya mengalirkan darah untuk binatang-binatang ternakan al-an'am, walaupun ada di dalam kitab juga kaul yang tak berapa kuat, yang tidak muktamad, mengatakan boleh berkorban dengan ayam dan itik, ayam jago, itik besar, jangsa ke kita buka boleh. Kalau dah sesak tak ada, buatlah daripada tak ada langsung. Tapi itu tidak boleh dijadikan fatwa, kerana fatwa itu mesti kaul yang muktamad, yang kuat. Yang kaul yang lemah-lemah ini boleh buat amalan sendirian saja. Dulu orang buat, ya miskin lah, hai macam mana lah nak masuk korban lembu satu bahagian, adalah tak dapat. Nyorok-nyorok sembelih itik nila. Itik nila gawa ke yang yang matinya tu sejam baru mati. Allah, saya ingat arwah ayah saya dulu sembelih. Lama baru mati. Akhirnya saya kata, lepas tu dimakan ke tidak? Tak, ditanam katanya. Kenapa? Geli. Tak lalu dah makan tadi, tak mati-mati. Punya dah ada cara-caranya juga. Lepas sembelih tu ditunggingkan, digantung supaya darahnya keluar. Jadi tidak, Nabi kata tak ada amalan yang paling baik sekali pada hari raya Nahar itu, hari raya Korban itu, melainkan menumpahkan darah, maksudnya menyembelih binatang ternakan. Binatang ternakan itu pada hari kiamat nanti dia Tuhan bangkitkan. Tuhan bangkitkan hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya sekali. Inilah korban awak dulu. Cantiknya. Kalau yang kambing lah misalnya dengan tanduknya. Kalau lembu tu kongsi 7 orang ya. Dengan tanduknya sekali, dengan bulunya sekali, dan dengan kukunya sekali. Lengkap. Ini pun wallahu alam, macam mana kita tahu Allah Ta'ala boleh buat belaka. Allah Ta'ala boleh buat belaka. Ini awak punya, banyaklah korban awak ya. Berapa tahun dah awak korban, daripada tiap-tiap tahun tak pernah miss. Ini dia korban awak. Wah, seronok lah. Berdiri kita punya binatang korban. Nak buat lah. Kalau tak buat nanti macam mana pula? Mana nak banyak ya. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin. Darah korban itu jatuh ke tempat darah korban itu jatuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pahala menyembelih itu terus kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu jatuh ke atas bumi. Sebelum darah itu menitik ke bumi, dah pahalanya dah sampai. Maknanya tengah nyembelih tu bismillah ya Allahu akbar. Ya, itu elok-elok bagaikan perkataan elok-elok menitik darah itu ke bumi, pahalanya terus tercatat. Wah, ni automatik. Sini ramaikan tukang sembelih.
Lembunya banyak, tukang sembelihnya mestilah ramai. Ya. Kang. So, bismillah, ya Allahu Akbar. Ya. Dah terus pahala itu terus datang. Nabi bagi tahu pada Fatimah. Fatimah itu siapa? Fatimah itu ya anak Nabi lah. Fatimah anak Nabi. Anak kesayangan Nabi. Ya. Fatimah, binatang kurban awak itu akan disembelih. Pergilah tengok. Jangan duduk jauh-jauh je, semua takut, semua mabuk darah. Pergilah awak tengok dekat sana. Pergi tengok tu yang pertama untuk tengok, menyaksikan. Yang kedua untuk niatkan. Niatkan. Ya, kita pakai wakil saja. Pakai akad wakalah dalam borang. Dalam borang ada akad wakalah. Dengan ini saya mewakilkan kepada pihak penganjur itu Masjid An-Nur untuk menyembelihkan dan meniatkan korban saya. Itu kena ada tu. Kena ada akad wakalah tu. Kalau tidak kena niat sendiri. Masa orang sembelih tu kita niat. Ini adalah korban saya, korban sunat ke, korban nazar ke, korban apa untuk tahun ini. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau tidak diwakilkan kepada tukang sembelih, problem. Oh, pernah saya juga macam tu dulu. Kita tu tak terbayang ya, sekarang ni dunia dah globalisasi, dah dalam internet ada apa-apa semua. Oh, kena isi borang, kena buat akad wakil. Kalau tak wakil, nak niat sendiri, masalah. Waktu kita nak sembelih itu, lembu nombor 3, Sianu bin Sianu, Sianu bin Sianu, Sianu ada tak orangnya? Belum datang. La ilaha illallah. Banyak lemak betul kamu ni ya. Suruh kami sembelihkan, kamu tak datang. Belum datang, nanti kejap. Kalau nanti kejap tak apa juga. Entahlah, tak tahu di balik kampung ke apakah. Habis macam mana? Sembelih ajalah. Kalau sembelih ajalah, kalau tidak berwakil tak salah. Tak salah korban. Tak dapat pahala korban. Dapat pahala makan. Dapat makan aje lah. Dapat pahala bersedekah. Tak jadi korban. Jadi penting ada borang. Dalam borang itu, selain daripada persetujuan mengenai harga, persetujuan mengenai harga, kena juga ada persetujuan mewakilkan acara sembelihan itu kepada imam ke kepada petukang sembelih. Persetujuan mengenai harga itu persetujuan mengenai harga dan apa tuan-tuan? Dan harga dan apa pengurusan. Dan untuk pengurusan. Pengurusan tu apa? Pengurusan tu ada tempat-tempat yang orang yang menyembelih tu dibagi duit. Termasuk pengurusan lah. Lepas tu beli tali, beli plastik, beli getah. Plastik tu berapa macam. Belum beli gula, beli teh, nak buat kenduri hari tu, nak makan. Nak makan sop tentu ada mangkuk-mangkuknya, tak kalah ni. Itu termasuk dalam pengurusan. Tapi ada surau masjid yang sangat bagus. Dia ambil harga tu betul-betul harga lembu saja. Pengurusan dia tak ambil. Habis macam mana? Pengurusan itu surau atau masjid yang keluarkan. Sebab surau tu duitnya banyak. Wah, bagus tu ya. Memang relax betul lah orang yang masuk korban tu. Dia silap-silap, datang pun tidak. Datang masa ambil daging aja. Tak ada rasa
feeling dia untuk tak ada rasa korban. Jadi dia betul-betul surau itu atau masjid itu betul-betul ambil harga sahaja, harga lembu sahaja. Dengan kalaupun ada tambang ke apa ke semua tu dah beres. Tapi tentang ada juga surau masjid yang siap dengan bajunya sekali, dengan t-shirt sekali, tulis korban surau An-Nur tahun berapa, 1444 Hijri, itu siap. Itu termasuk, kadang-kadang termasuk dalam harga bayaran itu tadi. Pasal apa? Dah setuju, dah agree dah itu. Saya setuju dengan harga yang ditentukan, harga lembu sekian-sekian dan pengurusan. Saya setuju tak apalah. Alhamdulillah ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang baik itu ada sponsor. Baju ni bukan termasuk dalam harga murah tapi ada sponsor. Wah, lagi bagus. Berapa orang yang bertugas tu, berapa puluh orang yang bertugas tu semua dapat baju, ada orang bayarkan. Masya-Allah, itu bagus. Ini masing-masing berkorban. Seronok kalau macam tu, masing-masing faham. Dan dia duitnya ada. Yang duit tak ada ni apa yang nak dibuatkan? Tolong ni lah, tolong melapah, tolong menyincang dan tolong sebagainya. Apa faedahnya tu tadi? Ya, pahala. Ibaratnya ni tadi, belum lagi menitis darah itu ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi kata fatibu biha nafsa. Fatibu biha nafsa. Senang-senangkanlah hatimu dengan mengeluarkan duit itu tadi. Jangan aduh berat jugalah. Macam menyesal pula. Macam menyesal pula. Banyak juga lah yang mahal betul lah. Tapi tak apalah. Ada tak syok lah macam tu. Senangkannya dalam hati. Alhamdulillah, tahun ini aku dapat masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bayar balik, balas balik, dan berikan pahala. Ini melompat kepada cerita, boleh tak orang itu dekat-dekat nak raya dapat cucu atau dapat anak, jadi nak masuk korban, apa tu, nak masuk akikah, kena pula tu anak lelaki. Anak lelaki 2 ekor kambing. Seekor kambing kalau 1,000, 2 ekor dah 2,000 lah, betul. Masuk korban satu bahagian 800, dah berapa? Ada fatwa yang mengatakan, ini fatwa daripada Darul Ifta Mesir, mengatakan boleh dijamakkan niat itu. Tak payahlah sampai 3 ekor kambing. Ya, seekor kambing pun boleh dijamakkan. Ini saya menyembelih korban dan akikah anak saya ataupun cucu saya yang baru lahir. Alhamdulillah. Mujuklah ada ulama fatwa itu, ringanlah sikit bagi orang yang duit banyak, orang sugih. Tak ada masalah. 3 ekor, 4 ekor pun tak ada masalah dia. Tapi ini bagi orang yang adalah, kalau aku korban tak dapat nak buat akikah, kalau akikah tak dapat korban. Pun ada juga fatwa kalau kamu buat salah satu daripadanya dapat dua-dua sekali. Sampai bulan Zulhijjah ni dapat anak ataupun dapat cucu. Lepas tu yang adanya seitu aja, satu panggu atau satu bahagian lembu sahaja. Macam mana ni? Niatkanlah, niat apa? Niat akikah ke niat korban? Niat korban, pahala akikah pun dapat. Digabung. Alhamdulillah lah. Memang ada pun patuanya macam itu.
Seronoklah bagi orang yang tak berapa ada. Tapi kalau simpanan masih tebal lagi, tahu salah macam tu. Awak bukan orang susah. Masuklah sekali. Kenapa tu? Kerana nak dapat pahala, ya, nak dapat pahala, banyak pahalanya. Kemudian kalau tak korban macam mana? Buat dia aja tak korban ke? Saya sudah dah, tahun sudah. Saya tahun sudah 2 ekor dah, dua panggu atau 2 bahagian. Tahun ni saya tak nak lah. Masalah buat dah tahun sudah. Tak jadi macam tu, cakap macam tu tak betul. Kalau bendanya ada, tahun sudah. Tahun ini ya tahun ni. Yakinlah Allah Ta'ala bayar balik. Hadis Nabi kata, man wajada sa'atan falam yudahi. Siapa yang ada kemampuan, ada duitnya, ada simpanannya, fala yaqrabanna falam yudahi, dia tidak berkorban, duitnya ada tapi tak ada, buat dia je, buat tak tahu je. Fala yaqrabanna musallana, orang-orang itu jangan datang hampir dekat tempat sembahyang kami. Siapa yang tak berkorban tapi dia mampu, nanti raya jangan datang kat sini ya. Dah jauh je. Jangan pula korban tak ada, duitnya ada, mampu, tapi masa orang korban datang tersengih-sengih aja nak dapat satu bungkus. Kira-kira begitulah Nabi kata. Bukanlah haram, bukan apa, tapi nak bagi keras, nak bagi amaran yang keras dan hukum yang agak tegas. Kalau mampu tak berkorban, jangan datang tempat kami semayang ni. Pasal Nabi dulu kalau semayang raya ni, dia di padang, dan sembelihnya di padang tu juga. Kenapa semayang raya di padang, tak semayang di masjid? Masjid kecil, orang ramai semayang. Yang semayang tu, yang datang semayang tu orang tua, kanak-kanak, orang perempuan uzur pun disuruh datang. Kalau orang perempuan uzur datang ke masjid, macam mana pula? Itu jadi buat kat padang. Mereka semayang ke? Tidak. Uzur mana nak semayang. Dapat berkat mendengar khutbah pun jadilah. Dan dapat sama-sama meraihkan, oh hari ini memang besar betul. Kelihatannya macam Idul Adha ini lebih besar daripada Idul Fitri. Kalau Idul Adha lebih besar. Idul Adha berapa hari? Sampai hari yang keempat, hari Tasyrik. Idul Fitri 1 hari aja, lepas tu habis lah. Nampaknya besar ya. Sesiapa yang ada kemampuan untuk berkorban, tidak berkorban, maka jangan datang tempat kami semayang ini. Tapi bukanlah maknanya sampai kepada peringkat haram, sebab, dan tidaklah sampai kepada peringkat wajib. Sebab ada di kalangan sahabat tu, Abu Bakar ke, dia Abu Bakar dan Umar ke, dia sengaja tahun itu tidak buat korban. Pasal tak buat korban, supaya untuk melahirkan hukum orang awam supaya faham korban itu sebenarnya tidak wajib, hanya sunat saja, kecuali kalau nazar. Kalau nazar ya wajib. Gitu. Sebenarnya korban itu wajib ke tidak? Tidak. Macamlah semayang subuh Jumaat. Semayang subuh Jumaat, imam baca
Alif Lam Mim tanzil yang ada sujud sejadah itu. Sebahagian ulama mengatakan tak usah buat tiap-tiap subuh Jumaat. Sekali-sekala tak usah buat. Baca surah lain. Untuk supaya orang awam tidak menyangka, oh kalau subuh Jumaat mesti baca surah sejadah. Kalau imam tak baca surah sejadah tu imam lekeh betul lah. Ini imam cap ayam punya ni, tak baca surah sejadah. Jadi ada supaya untuk menjelaskan hukum kepada orang awam. Oh begini hukumnya. Boleh buat. Dan saya yang baru-baru ni umrah 2 kali dapat jemaat. Kedua-duanya mereka tak baca surah sejadah. Sebelum tu ada juga, sekali-sekali ada. Sama juga dengan sembahyang sunat sebelum maghrib. Sebahagian ulama memfatwakan sembahyang sunat sebelum maghrib itu sekali-sekala tak buat. Masuk sembahyang tahiyatul masjid, lepas azan tak buat sembahyang sunat sebelum maghrib. Sebab untuk menyatakan bahawa itu bukan wajib dan itu bukan muakkad. Itu bukan muakkad. Bukan muakkad yang sangat-sangat dituntut. Azan. Allahu Akbar, Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
ilaha illallah Muhammadur rasulullah da'wati tamma wa salatul qaimah sayyidina Muhammadan al-wassalatu wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Timbul persoalan, boleh tak orang yang berkorban itu tidak sedekahkan daging korbannya itu kepada orang lain? Ya boleh, tapi abdalnya kena bagi-bagikan 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 untuk dia makan bersama keluarganya, 1/3 untuk dibagikan kepada fakir miskin, 1/3 kepada sahabat-sahabatnya, tak kira miskin kaya. Tapi kita disuruh di masjid, pihak penganjur sudah ni dah, pihak penganjur pulangkan berapa kilo? 3 kilo. Bagus. Ada yang pulangkan 2 kilo, ada yang pulangkan 3 kilo, ada yang pulangkan 4 kilo. Balik. Menggali 4 kilo tu termasuk tulang dia sekali ke. Itu rasanya sudah menepati 1/3. Yang dipulangkan tu kita bawa balik 1/3 tu untuk kita lah makan dengan keluarga kita. Yang 2/3 lagi tu untuk disedekahkan. Kita dah maknanya dah lega lah. Pihak masjid sudah mengambil tugas itu untuk bagi-bagikan. Jadi yang kita bawa balik kita bawa balik 3 kilo tu, kalau kita tak bagi orang pun dah tak ada apa-apa lah. Tapi kalau 1 ekor tu sekali disembelih, kita makan semuanya sekali, anak beranak kita. Alah, sembelih kambing seekor, sembelih kambing seekor, cucu-cucu balik, mana lagi nak bagi pada orang? Boleh tak? Boleh. Budak-budak buat barbecue lah, apa pula dia sop dia apa sini. Ada seekor bukan dia banyak. Tapi abdalnya ambil sedikit yang mentah, kira-kira 1 kati 600 gram. Ya, 1 kati. Ada kata rattle. Dibagi yang mentah kepada siapa-siapalah yang layak. Yang lain tu dah. Kalau lembu, orang dulu buat kenduri kahwin. Sembelih lembu korban dan buat kenduri walimah. Apa boleh? Ya boleh. Tapi bukan nazar. Kalau nazar tak boleh. Kalau nazar dah sikit pun tak boleh. Timbul pula orang yang bernazar ni dia tak boleh langsung, habis dia melepaslah hari tu, dia melengong lah. Tak boleh makan dia punya, yang orang punya dia boleh. Kita kena tahulah, Haji tak bawa balik daging. Taklah, saya bernazar. Kalau nak yang daging haji punya, yang nazar tu yang tak boleh, yang orang lain punya boleh. Siapa nak bagi, kita pun tengok-tengoklah, kesian dia, tak ada bawa balik apa-apa. Ini cucuk-cucuk bagi. Orang dulu kesian. Kalau korban ni, dia bukan ada plastik. Zaman dulu tak ada plastik. Daging-daging tu dicucuk dengan apa tahu? Dengan dawai. Itu dah bagus tu, zaman dah ada dawai. Sebelum tu cucuk dengan bemban. Bemban tu dikopak kita. Cucuk daging tu diikat. Nah, bawa balik ni gantung dekat basikal. Alah. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Suasana itu sudah berubah sekarang, dah makin senang. Ya. Baiklah. Kemungkinan apa lagi, dah azan dah apa semua. Selalu timbul pertanyaan mengenai boleh tak buat korban untuk orang yang telah meninggal? Boleh. Boleh tak buat korban untuk orang yang masih belum meninggal, orang yang hidup tapi tanpa pengetahuan dia? Ini tak sah. Kalau untuk orang yang dah meninggal, ada khilaf ulama, ada yang mengatakan sah. Ya.
Imam Nawawi sendiri mengatakan diambil daripada perkataan ulama yang bernama Abu Hasan Al-Abbadi, membolehkan buat korban untuk ibu bapa ke yang telah meninggal walaupun tanpa wasiat. Legalah, bolehlah kita buat ya, tiap tahun buat korban untuk arwah ayah kita dan mak kita walaupun dia tak wasiat. Memanglah tak wasiat, mana ada orang wasiat ya, kecuali Rasulullah wasiat, Ali, nanti selepas aku meninggal engkau buat korban untuk aku ya. Adalah yang mak bapak kita tak wasiat tu wasiat tanah mungkin. Yang korang tanah bagi-bagi jangan gaduh. Gitu je lah mungkin ya. Orang yang berkorban untuk ibu bapa yang telah meninggal, boleh tak dia ambil daging itu untuk dia, sedangkan daging itu bukan untuk kamu, ini untuk bapa kamu? Tak, jawapannya memang ada fatwa mengatakan boleh. Buatlah seperti korban itu kamu yang punya. Tapi yang paling bagus sekali, yang paling lega sekali ialah orang yang berkorban untuk mak bapaknya tu, korban itu dia niatkan dia punya, korban tu dia punya, tapi dia niatkan pahalanya untuk ibu bapanya. Itu bolehlah. Ya Allah Tuanku, pahala korban ini untuk arwah mak saya dan bapa saya. Yang ini tidak ada khilaf, memang boleh sangat-sangat. Macam kita buat amalan-amalan yang lain lah, ini untuk arwah mak bapak saya. Ya, tuan-tuan ya. Okey, ini khusus untuk orang yang menyembelih. Untuk orang yang menyembelih, dia ada doa dia masa menyembelih tu. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Boleh. Dan mesti putus 2 urat yang tu yang wajib, dan 2 urat lagi yang sunat, iaitu urat wadijan. Wadijan tu di sebelah kiri dan kanan tengkuk. Jadi kalau main tarik begitu aja mungkin sah, tapi belum dapat yang sunatnya. Dia mesti pendatang tu dia kiri kanannya mesti putus begitu. Ada lalu pisau iaitu 2 urat di tepi sini, wadijan dia panggil. Yang wajib itu dah mestilah. Kemudian sunat membaca doa selepas menyembelih. Ini jarang dibuat. Jarang dibuat, walaupun doanya pendek aja. Bismillah, tadi dah bismillah ya Allahu Akbar. Allahumma minka wa ilaika. Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal. Ya Allah, binatang ini daripada engkau dan untuk engkau. Untuk Allah Ta'ala, ini bukan untuk apa, untuk Allah Ta'ala, Allah yang suruh. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah. Orang yang berkorban tu tadi, sambil dia menengokkan orang menyembelih tu, dia membaca doa. Dia membaca doa, Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi Allahu Akbar. Oh tidak, bukan gitu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini macam doa apa tu? Doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan terbalik pula nanti wa ana minal musyrikin lah. Salah lah.
Wa ana minal musyrikin itu maknanya saya daripada orang-orang musyrik. Jangan tersilap itu. Wa ana minal muslimin, saya di kalangan orang yang Islam. Wallahu a'lam bissawab. Rasanya hanya sebagai mengulang-ulang sajalah ya, mengulang-ulang cerita ini, dan mudah-mudahan amalan kita diterima. Kita ini rayanya tu dijangka lah hari Khamis ya, hari Khamis. Baik, kalau hari Khamis tu raya 10 Zulhijjah, kita ada puasa sebelumnya. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu tu namanya hari Arafah kan? Dan sebelum hari Arafah tu ada lagi sunat, iaitu hari apa? 8 hari bulan. 8 hari bulan tu namanya hari apa? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu dulu orang di Mekah sedang bersiap-siap mengikat-ngikat barang apa untuk pergi ke Arafah, dan unta dibagi minum tu 8 hari bulan. Lepas tu malam tu bertolak jauh naik unta. Jadi sunatlah. Cumanya ada seorang kata ini 8 dengan 9 ini menjadi khilaf di kalangan manusia. Karena di Saudi lain, kita sembahyang, kita puasa Arafah di sana dah raya, macam mana pula ya? Tak apalah, fatwa mengatakan ikut kalender tempat masing-masing. Kalau 9 tu 9 di sini, bukan 9 di Mekah, walaupun namanya puasa Arafah. Lepas tu ada lagi puasa yang jarang-jarang buat, melainkan orang yang kuat saja, iaitu daripada 1 hari bulan Zulhijjah. Itu kita kena tandakan kat dalam sini. 1 Zulhijjah tu dah mulalah puasa. 1, 2, 3, 4 sampai 8 sampai 9. 10 haram dah puasa. Sebab 10 tu hari raya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan panjang umur dapat kita menyaksikan raya itu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahfil qulubana wa ta'ala arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.